belum sampai Allah uji tuan-puan anak-anak tu, ya Allah ya Tuhan, ada orang-orang yang Allah uji dan nak sebut pun takut kena kat kita. Wa'iyyazubillah. Ada ibu-ibu yang Allah uji anak dia penagih dadah, tuan-puan sekalian. Ini cerita betul. Anak dia penagih dadah, tuan-puan. Dekat tubuh badan tu habis kudih-kudih. Ustaz rasa mungkin dah kena HIV kot. Orang keliling tu apa tak kata pada anak dia. Kalau anak dia pergi kat restoran berdekatan tu, orang tak masuk restoran tu, nampak kudih-kudih pada badan anak dia. Tapi apa suami, mana ayah, lelaki tadi cakap, anak lelaki tu kata, anak dia tak makan dah dekat restoran pun. Anak dia sentiasa tiap hari pergi mana-mana pun akan balik makan kat rumah. Sebab ibu dia akan santuni anak tu makan kat rumah macam anak tu CEO Petronas. Tapi anak tu penagih dadah, tuan-puan, badan dia penuh kudis. Tapi mak tu tetap santuni anak, bagi makan yang elok, layan elok-elok. Supaya apa? Supaya anak tak pergi makan kat restoran. Kasihan orang tak pergi makan kat kedai makan tu. Mak tu boleh buat. Nak kata sakit mata tengok anak. Nak kata sakit telinga, sakit hati, semua sakit. Tapi sabarnya mak tu nak bagi dengan ustazah mengalami ujian tadi. Ustaz bagi cukup-cukup lah, brainwash jugalah ya. Ustaz bagi, Masya Allah ya. Mana kekuatan kita? Siapa lebih dewasa, kita ke anak? Kita yang lebih dewasa. Siapa lebih matang, kita ke anak kita? Siapa guru, siapa murid? Kita guru, anak kita macam ibarat murid. Tapi kenapa kita dengan mudah ya, mudah terluka dengan anak-anak didik kita sedangkan mereka baru belajar. Jadi kat situ tuan-puan, pada hari itu Ustazah belajar satu perkara. Bila Ustaz ajarkan, kalau ada rasa kecil hati dengan anak, ada rasa macam-macam, jangan sampai syaitan masuk dalam rasa tu, dalam mujriyad dam, aliran darah tu. Berkatalah yang baik dan dicadangkan oleh Ustaz kepada Ustazah untuk sebut Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Lepas tu memang Ustaz ambil betul buah tu tuan-puan sekalian ya. Kalau ada rasa apa-apa dengan siapa-siapa pun, bukan dengan anak saja ya, cepat-cepat Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kasihanilah kami dan terimalah taubat kami. Macam mana datang je lintasan rasa pedih tu tuan-puan, cepat-cepat. Kalau tak, pedih tu berlarutan, pedih tu berpanjangan. Nanti takut keluar perkataan tak baik. Takut keluar perkataan tak baik. Jangan tuan-puan. Ustaz mengingatkan diri sendiri juga. Masa kita marah, macam-macam perkataan boleh keluar. Ya, masa marah-marah, anak kecil, buai anak, itu pun dah nampak lain macam dalam lagu tu. Kan ya? Kita marah-marah selalu sindir-sindir juga. Kan? Anak Umi, wangi anak Umi, bucu anak Abi. Tengok ayat kita kan? Ya, kita nak nyindir ayah dia. Ya? Baik anak Umi, nakal anak Abi. Kita boleh buat lagu pula benda-benda macam tu. Sebenarnya nak nyindir-nyindir, orang marah dia macam-macam bahasa keluar daripada mulut dia. Ya? Jadi subhanallah tuan-puan, saya belajar daripada benda-benda tu. Anak kita bukan anak yang tak baik. Anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi kadang-kadang kita tu terlalu sensitif sampai perkataan kita tidak bagus. Jadi sebut selalu Allahumma ghafir lana, sambung, warhamna wa tub alaina. Masya Allah tuan-puan, sampai kalau kat rumah tu kan, kalau kita sebut kuat-kuat, Allahumma ghafir lana warhamna wa tub alaina. Anak-anak tahu tu Umi tengah marah lah tu. Ya, lagi baik, lagi bagus dia tahu cara macam tu kan, daripada kita melayan perasaan, ya, daripada keluar perkataan-perkataan yang tidak baik. Dalam bab ini kita boleh rujuk kepada apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kematian anak laki-laki baginda. Lalu Nabi menangis. Sahabat-sahabat heran, pelik, Nabi pun menangis ke anak meninggal? Sebab mungkin pada pahaman kita kan, kalau Nabi-Nabi, orang kuat-kuat, orang soleh-soleh ni takkan nangis anak meninggal sebab beriman dengan Allah. Itu kan qadar Allah. Tapi Nabi menangis.
Sahabat tanya, kamu menangis juga wahai Rasulullah? Nabi kata, ya, ini adalah air mata kasih sayang. Tapi aku tidak bercakap kecuali apa yang Allah redha sahaja. Jadi maksud dia apa? Biasa emosi, perasaan ya bercampur baur. Tapi yang betul-betul kita kena jaga apa dia? Tutur kata kita. Jangan sebut, jangan keluar daripada lidah kita kecuali yang Allah redha sahaja. Samalah juga kita marah ke, kecil hati ke, sedih ke, suka sangat ke, ingat jangan sebut perkataan kecuali yang Allah redha sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanallah, muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian. Ya, yang pertama menjaga tutur kata. Yang kedua, bila kita sebut tentang kata-kata ini doa, maka yang kedua adalah pastikan kata-kata kita semua itu bertaraf doa kepada Allah. Kata-kata kita ni doa, jadi pastikan dia bertaraf doa. Kenapa Ustaz kata mesti pastikan dia bertaraf doa? Sebab doa ni nak mustajab, ada dia punya ramuan dia. Kita nak kata-kata kita bertaraf doa, tapi kita makan makanan yang haram. Kita makan daripada sumber yang haram ataupun sumber yang syubhah. Lalu bagaimana kata-kata kita nak menjadi doa? Muslimin muslimat sekalian, Ustazah nak bacakan satu hadis Nabi SAW daripada Yahya bin Abi Kuthair qala lamma qadima Abu Musa al-Ash'ari wa Abu Amir ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaya'uhu wa aslamu. Abu Musa al-Ash'ari dengan Abu Amir datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berbai'ah dengan Nabi dan bersalam dengan Nabi. Okey, dengar baik-baik hadis ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata begini kepada kedua mereka. Nabi kata, "Ma fa'alat imra'atun minkum tud'a kadha wa kadha." Qalu taraknaha fi ahliha. Qala fa innahu qad ghufira laha. Qalu bima ya Rasulullah? Qala bibirriha walidataha. كانت لها عجوز كبيرة فجاءهم النذير أن العدو يريدون أن يغيروا عليكم فجعلت تحملها على ظهرها فإذا أعيت وضعتها ثم ألزقت بطنها ببعض أمها وجعلت رجليها تحت رجلي أمها من الرمضاء حتى نجت. Cara tuan-tuan nangguk tu macam tak payah terjemah dah. Nangguk. Ya, hadis ni Ustazah pun jarang baca juga. Ustazah pun tak hafal tu rujuk apa yang saya tulis. Ya. Jadi macam ni. Nabi, padahal yang datang dua orang sahabat tadi nak bai'ah dengan Nabi kan? Dia nak menyatakan taat setia pada Nabi, nak bersama dengan Nabi SAW. Tapi tiba-tiba Nabi cakap lain. Nabi kata apa? Apa yang telah dilakukan oleh isteri salah seorang di antara kalian yang dipanggil dengan nama ini dan ini. Maknanya, Nabi tak tahu isteri yang ni nama apa, isteri yang ni nama apa. Tapi Nabi telah tanya, apa yang isteri kalian, salah seorang daripada kalian telah lakukan, isteri yang digelar ini. Ya. Jadi sahabat pun jawab, ni tak tahu ni isteri siapa-siapa ni. Kedua-duanya menjawab, kami tinggalkan dia dengan keluarganya. Ya, sebabkan mereka datang jumpa Nabi kan, isteri tinggal dengan keluarga. Tapi Nabi kata macam ni, Nabi kata, sesungguhnya isteri yang aku maksudkan itu telah mendapat keampunan daripada Allah. Dibagi tahu kepada Nabi bahawa isteri salah seorang daripada mereka telah mendapat keampunan Allah. Nabi pun tanya, mereka pun tanya Nabi, kenapa pula ni ya Rasulullah? Nabi jawab, isteri salah seorang daripada kamu telah Allah ampuni seluruhnya kerana baktinya kepada ibunya. Dia ada seorang ibu yang sakit lagi tua.
Tapi kemudian ada musuh yang datang nak menyerang kat tempat kamu masa kamu ke sini, maka isteri kamu itu telah mengendong ibunya di atas belakangnya. Bila masa dia lelah, dia letakkan sekejap ibunya, tapi dia lekatkan ibu tu dekat, dia peluk ibu tu erat-erat. Kemudian kalau dia dah okey balik, dia kendong balik ibu tu dekat belakang dia. Ya, dan dia juga meletakkan kedua kakinya di bawah kedua kaki ibunya supaya nak mengelakkan jangan sampai matahari kena cahaya tu sengat. Maknanya kena panahan cahaya matahari pada ibunya. Sehinggalah akhirnya isteri kamu tu, salah seorang daripada kamu dan ibunya selamat daripada orang yang nak menyerang tadi, dan dia telah menjaga ibunya dengan sebaik-baiknya.